Bergabung bersama kami Foreign Ministry of Malaysia Dato Saifuddin Abdullah atau Menteri Luar Negeri Malaysia. Selamat siang Dato, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Ya, Hour. selamat siang. Apa kabar? Kabar kami baik sekali Dato. Dato, kita ingin berbincang terkait dengan apa yang Anda lihat mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Titik terkuat apa yang masih ada selama pandemi ini? Ya, saya fikir hubungan antara Malaysia dan Indonesia ini cukup istimewa. Sejak dari dulu lagi, sehinggakan menjadi tradisi, kalau kita mempunyai Perdana Menteri yang baru, maka negeri pertama yang beliau berkunjung itu pasti Indonesia. Dan ini yang terbukti daripada perbincangan Veranda Talk antara Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri dan Presiden Bapak Jokowi. Perbincangan yang lama, lebih 1 jam, membicarakan banyak isu dan saya fikir beberapa isu sudah dapat dirungkai, sudah dapat diselesaikan. Termasuk misalnya yang tadi dipetik dalam press conference Bapak Presiden, isu-isu yang berkaitan dengan persempadanan antara Malaysia dan Indonesia. Ada 2-3 yang masih dibincangkan, tetapi kita telah ada satu persetujuan dalam Veranda Talk itu antara kedua-dua pemimpin. Mana-mana isu yang kita sudah selesai, kita nanti sign dulu agreement atau perjanjiannya sementara menunggu mungkin ada 1-2 yang belum selesai. Itu semangat yang saya fikir sangat mustahak. Maknanya yang mana kita boleh selesai, yang mana sudah dapat dirungkai, kita buat terus persetujuan. Baik Dato, kalau kita bicara mengenai isu-isu persepadanan tadi, apa saja yang menarik? Agreement seperti apa yang sudah dilakukan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia? Lalu kita juga berbicara mengenai turis wisatawan Indonesia yang akan berkunjung ke Malaysia maupun dari Malaysia ke Indonesia. Apakah ada peluang ke depan Malaysia membuka perbatasan untuk wisatawan Indonesia, Dato? Ini perkara yang sangat mustahak. Dari satu segi kita mahu membuka semula kegiatan ekonomi termasuk perdagangan, dan dari segi yang lain ialah soal pelancongan atau wisata. Dan kedua-dua pemimpin bersetuju supaya kita membuka sempadan secara berperingkat-peringkat, bermula misalnya yang sekarang sedang dibincangkan oleh peringkat pegawai ialah misalnya dari lapangan terbang Kuala Lumpur ke Jakarta dan dari lapangan terbang Kuala Lumpur ke Bali. Kalau kita boleh selesaikan ini secepat mungkin, ini akan diikuti oleh mungkin penerbangan dari lapangan terbang yang lain dan juga daripada pengangkutan awam laut misalnya. Ya, Dato, adakah target atau timeline kapan kira-kira perbatasan dibuka dari pihak Malaysia sendiri untuk menerima wisatawan dari Indonesia, Dato? Ya, kita kalau boleh semalam ya, tapi ini soal teknis melibatkan SOP, jadi tidak ditentukan bila akan bermula, tetapi kedua-dua pemimpin itu berharap kalau awal Iya, Dato, bisa diulang kembali. ya, kita belum tentukan tempoh bila akan dibuka sempadan, tetapi kedua-dua pemimpin itu berharap ia boleh dibuka pada awal tahun depan. Baik, kita bicara mengenai isu lain nih Dato, terkait dengan Laut Cina Selatan. Bagaimana Malaysia melihat keamanan di Laut Cina Selatan, di mana peran serta Malaysia dan Indonesia dalam hal ini, Dato? Kedua-dua Indonesia dan Malaysia selalunya mempunyai pandangan yang sama dari segi Laut Cina Selatan. Kita mahu supaya Laut Cina Selatan ini kekal, aman, bebas dan berkecuali. Ia menjadi laluan untuk kapal-kapal dagang dan kita ingin mengelak daripada ia menjadi tempat perlumbaan senjata, apalagi kalau melibatkan senjata nuklear.
Dan kerana itu di banyak pentas sama ada di sidang kemuncak ASEAN atau di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kedua-dua negara selalunya berbicara dengan berterus terang, mengingatkan terutamanya kuasa-kuasa besar supaya bahawa mereka juga ada peranan untuk menjamin keselamatan di Laut Cina Selatan. Dan kita juga sangat berterima kasih kerana Indonesia mendahului negara-negara ASEAN yang lain dari segi memberikan sudut pandang bagi konsep Indo-Pasifik bagi pihak ASEAN. Iya, mungkin Dato bisa sedikit menjabarkan konsep Indo-Pasifik seperti apa yang akan dilaksanakan. Ya, selalunya Indo-Pasifik ini konsep yang diutarakan oleh negara di luar daripada ASEAN. Dan mereka mencadangkan elemen-elemen soal keselamatan, soal kedamaian yang mungkin mengikut framework atau mengikut kerangka mereka. Sedangkan dalam kebanyakan negara ASEAN yang betul-betul berhadapan dengan kerangka Indo-Pasifik ini Indonesia, dan kerana itu Indonesia mengepalai pandangan ASEAN berkaitan dengan Indo-Pasifik. Pokok pangkalnya juga melihat soal kedamaian, soal kebebasan dan soal kita tidak termasuk tidak terperangkap dalam perlumbaan kuasa-kuasa besar di rantau ini. Ya, Dato ini kita bicara mengenai perbatasan. Ada kesepakatan terbarukah terkait perbatasan Indonesia dan Malaysia, baik itu batas laut, darat, dalam pembicaraan pekan lalu, Dato? Ya, ada dua perbatasan laut yang dibincangkan. Satu ialah yang berkaitan di sudut paling selatan di Selat Melaka dan satu lagi ialah berkaitan di kawasan Laut Sulawesi. Yang sudah selesai dibincangkan oleh pakar-pakar teknis dan pegawai ialah di bahagian paling selatan Selat Melaka. Makanya dalam pertemuan antara kedua-dua pemimpin, mereka bersetuju yang mana yang sudah selesai itu kita tanda tangani dahulu, sementara yang mana yang belum selesai kita boleh teruskan perbincangan. Baik, kita bergeser ke isu mengenai pandemi, Dato. Bagaimana Malaysia sejauh ini menangani masalah pandemi? Kita kedua-dua negara berhadapan dengan masalah yang luar biasa. Ini unprecedented, tidak pernah berlaku sebelumnya. Dan kedua-dua negara berhempas pulas. Pertama untuk ada keseimbangan antara kesihatan awam, public health, dan juga soal kelangsungan hidup, soal ekonomi, soal pendapatan, orang boleh berniaga dan sebagainya. Kita di Malaysia, Alhamdulillah, buat masa ini, angka-angka itu dalam hari ini dan semalam nampaknya kekal sekitar 5,000, agak rendah. Namun kita mahu angka itu bertambah rendah daripada itu, kalau boleh biar zero ya. Tetapi kita meneruskan program vaksinasi untuk rakyat. Buat masa ini untuk mereka yang dewasa, kita sudah sampai ke tahap 96-97% rakyat sudah divaksinasi 2 kali, dan ada yang sudah mula mendapatkan vaksinasi yang ketiga yang dipanggil booster jab itu. Manakala bagi remaja yang berumur di bawah 17 tahun, kita juga sudah sampai 70-80% yang sudah divaksin. Dan antara Putrajaya dan Jakarta kita sering bertukar-tukar maklumat dan kita juga saling bantu-membantu antara kedua-dua negara, dan ini juga antara yang dibincangkan oleh saya dan Ibu Retno, Menlu Indonesia, dan juga antara kedua-dua pemimpin. Iya, Dato, kalau tadi Dato katakan vaksinasi di Malaysia bahkan sudah mencapai 90%, hampir serupa dengan di Indonesia. Lalu apakah di Malaysia sendiri memiliki sistem vaksinasi di mana menggunakan aplikasi, Dato,
Dan apakah aplikasi serupa yang dilakukan ataupun yang diterbitkan di Malaysia juga menerima sistem aplikasi yang ada di Indonesia ketika orang Indonesia akan berkunjung ke Malaysia, Datuk? Ya, ini antara yang sedang dibincangkan kerana kalau saling berkunjung orang Malaysia ke Indonesia dan orang Indonesia ke Malaysia, kita di Malaysia menggunakan aplikasi yang dipanggil MySejahtera. Kemudian di Indonesia ada aplikasi yang dipanggil Peduli Lindungi ya. itu ya. Uh, ya, jadi ada dua isu. Satu ialah kita bersetuju kita harus saling mengiktiraf, recognize mutually, maknanya kita mengiktiraf sijil atau certification vaksinasi Indonesia dan begitu juga sebaliknya, dan kalau boleh antara dua aplikasi itu kalau boleh ia boleh communicate. Itu saya fikir ada soal teknologi yang dilibatkan dan kedua-dua Kementerian Kesihatan sedang membicarakan hal ini. Baik, sebelumnya Presiden Joko Widodo pada awal bulan ini mengatakan akan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara baik Malaysia maupun Indonesia. Bisakah Datuk menguraikan secara rinci materi ini dari sudut pandang Datuk? Sebenarnya ada beberapa perkara yang kita harus tingkatkan. Yang pertama ialah soal perdagangan ya antara kedua-dua negara yang boleh ditingkatkan. Makanya dalam delegasi Perdana Menteri ke Jakarta baru-baru ini terdapat juga beberapa kumpulan bisnes usahawan-usahawan Malaysia, bahkan ada satu pertemuan yang sangat penting antara kalau di Malaysia ni Persatuan usahawan-usahawan Bumi Putra dan juga daripada MDEC, Malaysian Digital Economic Cooperation, kemudian dari Indonesia contohnya Kadin ya. Ada satu diskusi yang baik dan ada MOU dan letters of award yang sudah ditandatangani dalam pertemuan antara usahawan-usahawan dan syarikat-syarikat perniagaan, dan juga soal Malaysia Indonesia dan di luar, misalnya soal kelapa sawit turut dibincangkan bagaimana Malaysia dan Indonesia boleh meningkatkan kolaborasi kerana kita berdua sama-sama berhadapan dengan tantangan-tantangan dari Eropah misalnya. Tuduhan-tuduhan yang tidak begitu berasas. Jadi Indonesia Malaysia harus meningkatkan kerjasama bagi mempromosi kelapa sawit di luar daripada rantau ASEAN. Ya, Datuk, kita bicara mengenai perlindungan buruh migran Indonesia di Malaysia. Bagaimana Datuk melihat ke depannya terhadap isu ini, Datuk? Ya, ini isu yang panjang yang Bapak Presiden sebutkan dengan penuh passion. Ya, ini ketua negara yang cukup merasai masalah-masalah oleh rakyatnya. Dan Perdana Menteri Malaysia memberi jaminan kita akan sentiasa menjaga kebajikan pekerja-pekerja Indonesia di Malaysia. Dan yang paling utama ialah kami sudah membina sebuah undang-undang yang kami panggil Akta yang berkaitan kemudahan perumahan bagi pekerja asing. Kami panggil ini Akta 446. Ini sudah diluluskan oleh Parlimen Malaysia. Matlamatnya ialah memastikan majikan-majikan di Malaysia akan memberikan tempat tinggal yang bersesuaian bagi pekerja-pekerja asing termasuk pekerja-pekerja Indonesia, dan kita juga mempunyai saluran di mana sesiapa yang berhadapan dengan masalah dia boleh mengadu terus kepada Kementerian Sumber Manusia. Di samping itu kita juga sudah memperkenalkan sistem e-wages. Ini bagi menjamin yang pekerja-pekerja asing termasuk dari Indonesia tidak ditindas oleh majikan dengan memberikan gaji yang rendah dan sebagainya. Ya,
Dato, ini ada informasi lain terkait dengan kita Malaysia serumpun, tetapi kadang-kadang kita memiliki perbedaan pandangan terkait warisan budaya. Salah satunya terbaru adalah mengenai wayang kulit, Dato. Apakah ini akan menjadi isu besar yang akan mempengaruhi hubungan diplomatik bilateral antara kedua negara? Ya, ini apa namanya dua buah negara serumpun ya. Uh, Satu perkara yang berlaku pada tahun lalu ialah apabila kedua-dua kerajaan bersetuju untuk mendaftarkan pantun sebagai warisan bersama milik Indonesia Malaysia di UNESCO. Jadi kita mengelakkan daripada kita berkelahi ya istilahnya di Malaysia ini tentang isu-isu begini. Kerana orang Malaysia juga berpantun, orang di Indonesia juga berpantun, dan saya difahamkan sedang dirundingkan lagi ada beberapa warisan kebudayaan yang milik bersama. Misalnya kebaya, tarian kuda kepang, adat pepatih. Saya fikir apa yang berlaku pada tahun 2020 itu boleh diikuti seterusnya, supaya kita berpakat dan kita sama-sama sebab kita sama-sama mewarisi kebudayaan ini, kita sama-sama daftar di UNESCO, dan yang paling mustahak selepas ini kita sama-sama mempromosi dan mengongsi warisan budaya kita di alam Nusantara ini keluar daripada wilayah rantau ini. Ya, Dato, terakhir adakah harapan yang akan Datuk sematkan kepada Indonesia maupun hubungan kedua negara pada kedepannya, Datuk? Ya, saya fikir Indonesia punya peranan yang sangat strategik. Dalam ASEAN, Indonesia negara yang terbesar. Kalau kita melihat kepada ekonomi dalaman ASEAN, intra-ASEAN trade, ya, kita ada 600 lebih juta penduduk. Hampir separuhnya itu di Indonesia. Kalau di kalangan umat Islam, Indonesia ialah negara umat Islam yang paling ramai. Oleh yang demikian, peranan Indonesia sama ada dalam ASEAN, di kalangan negara-negara Islam dan juga di pentas-pentas antara bangsa yang lain itu cukup besar. Dan Malaysia sentiasa mahu bekerjasama dengan Indonesia, dan kalau kedua-dua kita ini boleh, dan selama ini pun kita banyak persamaan dalam isu Myanmar, isu Laut Cina Selatan, isu Palestin dan sebagainya, kita sering bersama dan kita saling dokong-mendokong atas prinsip yang sama. Saya fikir kedua-dua Malaysia Indonesia ini boleh memainkan peranan kepimpinan juga dalam sesetengah isu antarabangsa. Baik, terima kasih sekali Dato' Saifuddin Abdullah selaku Foreign Ministry of Malaysia untuk perbincangannya di CNN Indonesia News Hour hari ini. Sehat selalu Dato' dan salam untuk semua warga Malaysia di sana.